Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan kesusasteraan dan kebudayaan Melayu, iaitu tugasan 2, kritikan cerpen. Baiklah, isi kandungan saya pada hari ini ialah yang pertama, pengenalan. Dan yang kedua, cerpen yang saya pilih untuk dikritik. Yang ketiga ialah kritikan sanjungan. Yang keempat, kritikan teguran. Seterusnya ialah kritikan saranan dan kritikan penganalisisan, kritikan pendekatan, dan yang terakhir ialah kritikan penilaian serta rumusan. Baiklah, ini cerpen yang saya pilih untuk dikritik. Cerpen ini bertajuk Kasih Ibu Sepanjang Hayat, karya Nantini Kejenteren. Baiklah, bagi pengenalan, apakah itu kritikan sastera? Kritikan sastera merupakan satu inisiatif untuk mempertimbang, menghakim dan menilai karya sastera secara tulus dan sistematik. Kritikan sastera ini merupakan apresiasi terhadap hasil genre kreatif yang lain seperti puisi, novel, cerpen dan drama. Kritikan menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud analisis, penilaian dan ulasan terhadap sesuatu hasil karya, manakala sastera pula berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermakna kitab suci. Menurut Ungku Maimunah Muhammad Tahir tahun 2013, kritikan sastera ditakdirkan sebagai segala tulisan tentang sastera yang memberi impak kepada perkembangan kesusasteraan termasuk kepada pembacaan dan penerbitan. Kritikan sastera merupakan sebuah cabang ilmu yang luas serta mempunyai tugas-tugas yang tersendiri. Selain itu, kritikan sastera juga merupakan satu disiplin ilmu yang saintifik kerana lebih memfokuskan penghayatan secara total, menganalisis secara interpretif serta melakukan penilaian secara bagi kritikan pertama, iaitu kritikan sanjungan. Sanjungan bererti sesuatu pernyataan yang menunjukkan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Secara ringkasnya, dia bertujuan untuk memberi penghormatan, penghargaan atau pujian terhadap sesuatu perkara tersebut. Kritikan ini memuji atau mengagungkan karya sastera serta pengarangnya kerana dapat menghasilkan sebuah karya yang hebat dan dapat menampilkan elemen-elemen yang baik. Ini merupakan contoh analisis karya kritikan sanjungan. Ini merupakan kerata cerpen yang saya dapati yang mempunyai kritikan sanjungan yang boleh saya kritik. Okey, baiklah, cerpen Kasih Ibu Sepanjang Hayat karya Nantini Kejenteren ini menarik untuk diperkatakan soal nilai murni dan kemanusiaan yang diterapkan oleh pengkarya dalam cerpen ini memberikan elemen-elemen yang sangat signifikan kepada para pembaca. Penulis menghasilkan karya yang berunsurkan nilai murni dapat menjadikan teladan dan dicontohi oleh individu serta pembaca yang lain. Dalam karya tersebut, jelas menunjukkan bahawa sifat seorang anak yang memahami situasi keberadaan keluarga dan mampu berdikari serta memiliki keberanian meskipun masih di usia yang muda. Penyampaian nilai murni dalam cerpen ini sama sekali dapat menimbulkan kaguman kepada semua orang. Seperti yang diwarnakan itu, ayat namun dia sangat berani dan berdikari. Ini menunjukkan bahawa kita sebagai pembaca dan saya sebagai pengkritik dapat menganalisis ataupun melihat bahawa pengkarya menerapkan unsur nilai murni dan kemanusiaan bagi menyanjung ataupun mengagungkan karya tersebut. Kritikan teguran. Kritikan teguran bermaksud sebuah kritikan yang bersifat memberikan teguran dan peringatan secara ikhlas dan tulus. Pengkritik melunaskan tugasnya dengan lebih teliti untuk mengkritik hasil sesebuah karya tersebut. Tujuan kritikan itu bagi menyatakan soal keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangannya. Menurut Utusan Zaman 1949, tokoh terawal yang terlibat dalam kritikan ini ialah Aminuddin Baki dalam artikel yang berjudul Pandangan Seorang Penuntut Tinggi, Kita Tentang Sebuah Buku Melayu. Baiklah, kita bergerak ke kritikan contoh analisis karya kritikan yang kedua, iaitu kritikan teguran. Terdapat dua aspek dalam kritikan ini, iaitu keistimewaan dan kelemahan.
Bagi keistimewaan, berdasarkan cerpen yang dikaji ini, antara keistimewaan yang boleh dikritik pada amnya, cerpen ini mengisahkan tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Meskipun kekalangan keluarga dan kesihatan yang menimpa, namun kehidupan dijalankan seperti sedia kala, segala kemahuan dan kehendak anaknya dituruti. Namun cerpen ini turut dapat menunjukkan teguran maupun nasihat yang baik yang menjadi keistimewaan bagi para pembaca. Sebagaimana kertas cerpen di atas, Ibu Mira berjanji untuk membawanya bersiar-siar sekiranya keputusannya cemerlang. Di sini dapat dilihat dengan janji dan teguran atau peringatan secara halus dan lembut dapat menyunting semangat Mira bagi terus berusaha siang dan malam untuk belajar. Dapat kita lihat kat sini, dia menjadi kritikan teguran kerana ibunya menasihati secara lembut dan menjanjikan untuk membawa anaknya bersiar-siar sekiranya anaknya itu rajin berusaha. Dapat kita lihat di sini, ibunya itu bersungguh-sungguh untuk memberikan semangat kepada anaknya untuk terus berusaha belajar bagi mencapai keputusan yang cemerlang. Kita bergerak ke yang seterusnya, masih lagi dalam kritikan cerpen. Contoh kritikan cerpen yang saya dapat untuk kritikan teguran ini ialah aspek kelemahan, iaitu aspek yang kedua. Bagi aspek ini, dari segi kelemahan, penulis cerpen ini banyak melakukan kesalahan ejaan sewaktu menghasilkan cerpen Kasih Ibu Sepanjang Hayat ini. Sebagai contoh, ejaan kelmarin dalam keratan cerpen yang saya sertakan di atas menjadi kelamarin. Hal ini akan mengakibatkan para pembaca akan keliru dengan ejaan sebenar, terutama pula cerpen ini tertumpu kepada golongan remaja dan kanak-kanak kerana mereka hanya menerima apa yang dibaca dan akan terikut-ikut dengan ejaan perkataan atau teks yang ditulis dalam cerpen ini, sama ada perkataan tersebut salah ataupun betul, ejaan tersebut salah ataupun betul. Mereka hanya menerima apa yang mereka baca sahaja. Jadi dapat dilihat di sini, dia menjadi satu kelemahan sebagai teks di atas. Ejaan kelamarin itu dapat memberikan salah fahaman ataupun kekeliruan dalam minda pembaca. Baiklah, selain itu bagi keratan kedua, cerpen di atas menunjukkan kekurangan dari segi bahasa yang agak tinggi, iaitu mengerjap-ngerjap mata. Bagi pembaca yang di bawah umur, mereka akan sukar untuk memahami maksud dengan lebih jelas dan terperinci. Kritikan saranan merupakan kritikan yang menganjurkan sesuatu bagi membaik pulih kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan ini memberikan nilai yang positif dan amat vital kepada khalayak pembaca, pengarang dan pengkritik itu sendiri. Menurut Othman Putih, kritikan Aminuddin Baki terhadap novel Korban Kesucian karya Christmas menepati kehendak saranan tersebut. Kritikan ini cenderung kepada saranan positif yang berunsurkan kreatif seperti gaya bahasa, plot, teknik, watak dan perwatakan. Baiklah, bagi kritikan saranan dapat dilihat daripada banyak cerpen yang mempunyai kritikan saranan yang boleh dikritik ini. Namun bagi cerpen yang saya dapati, saya mengkaji tiada kritikan saranan yang dapat Kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan melalui Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Pendekatan ini ditaktifkan sebagai sesuatu perbuatan mendekati atau mendekatkan sesuatu karya. Kritikan pendekatan merupakan satu usaha bagi mencapai pengertian dan pemahaman terhadap sesuatu pemikiran ataupun penelitian. Menurut bidang kritikan, pertimbangan atau penilaian pengkritik berlandaskan suatu aspek atau tinjauan tertentu. Sebagai contoh, pendekatan moral, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi dan lain-lain. Baiklah, ini merupakan contoh analisis karya kritikan pendekatan. Dalam cerpen yang saya kaji, terdapat dua contoh yang dapat dilihat tentang kritikan pendekatan.
Baiklah, kritikan pendekatan yang dapat dilihat dalam cerpen ini ialah pendekatan moral. Berdasarkan plot dan jalan cerita novel, dapat dilihat konteks-konteks moral yang digunakan. Melalui pendedahan aspek moral akan menjadikan sebuah karya itu vital hasilnya dan dapat memberikan contoh teladan kepada pembaca. Baiklah, nilai murni yang terdapat dalam novel ini seperti petikan pertama ialah tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Dapat dilihat dalam cerpen tersebut, Ibu Mira tetap menghulurkan duit bernilai RM10 untuk dibelanjakan oleh Mira bagi membeli aiskrim, walaupun ibunya mengalami kesusahan dan dugaan sebagai ibu tunggal. Hal ini dapat menunjukkan betapa tingginya kasih sayang ibu terhadap seorang anak serta sanggup mengetepikan kesusahan yang dialami demi memenuhi permintaan anak-anaknya. Sebagai contoh keratan yang pertama, ayat yang saya telah warnakan iaitu menghulurkan wang not RM10. Ibu Mira menghulurkan duit kepada anaknya meskipun dalam kesusahan dan dugaan yang dilalui ibunya sebagai ibu tunggal. Yang kedua ialah keratan kedua cerpen di atas menunjukkan nilai keagamaan. Seuswahnya, walaupun umur Mira baru mencecah 11 tahun, namun ketika Mira mengetahui ibunya terkena serangan jantung dan dibawa ke hospital, beliau tahu akan ujian yang diberikan oleh Allah kepada keluarga kecilnya. Dengan rendah hati, Mira berdoa dan menyerah seluruh kesedihan kepada Yang Maha Pencipta. Rintih beliau seorang kanak-kanak yang jauh memiliki pemikiran yang matang. Isu ini dapat dijadikan pendekatan kepada pembaca kerana penerapan nilai-nilai yang berunsurkan positif sangat penting dan mempengaruhi sesebuah cerita tersebut. Hal ini kerana kritikan pendekatan yang dapat dilihat daripada cerpen yang saya kaji. Saya sebagai pengkritik dapat mengetahui berkenaan dengan pendekatan moral yang diberikan, iaitu berkaitan dengan nilai-nilai moral seperti nilai murni ataupun nilai kemanusiaan dan nilai moral yang berkait dengan aspek keagamaan. Kritikan penganalisisan merupakan sebuah kritikan yang bersifat penyelidikan untuk mengetahui situasi yang sebenarnya, termasuk dalam menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian sesebuah karya sastera tersebut. Pengkaji kritikan ini melaksanakan penelitian dengan menghurai dan menganalisis karya yang dihasilkan. Kritikan penganalisisan ini adalah bertujuan untuk membuat huraian bahasa, permulaan dan perakhiran cerita, motif, watak, pemikiran, perlambangan, nilai, sudut pandangan dan aliran serta ideologi. Baiklah, slide yang seterusnya menunjukkan contoh analisis karya kritikan penganalisisan. Baiklah, yang saya dapati dalam cerpen yang saya kaji, terdapat dua contoh kritikan penganalisisan, iaitu analisis terhadap cerpen yang mencakup aspek bahasa, permulaan dan pengakhiran sesebuah karya sastera. Melalui aspek gaya bahasa, penggunaan bahasa yang ringkas dan senang difahami para pembaca. Umum mengetahui cerpen ini merupakan sebuah karya yang ditujukan untuk dibaca dan dihayati oleh kanak-kanak. Gaya bahasa dan penggunaan struktur ayat amat mempengaruhi pembacaan. Namun setelah dikaji dan dikritik melalui penganalisisan ini, terdapat juga gaya bahasa yang tahapnya agak tinggi untuk dibaca oleh kanak-kanak, sebagaimana contoh petikan cerpen di atas serta seperti yang diterangkan dalam kritikan teguran itu. Sebagai contoh yang pertama, iaitu Mira mengerjap-ngerjapkan mata. Ini menunjukkan gaya bahasa yang digunakan amatlah tinggi. Analisis yang saya dapati, seorang kanak-kanak itu sukar untuk memahami makna struktur ayat yang hendak disampaikan oleh pengkarya kepada pembaca. Di samping itu, melalui analisis yang telah saya kaji, terdapat juga analisis berkaitan dengan perwatakan yang juga memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan sesebuah karya. Bagi pengakhiran cerita, wujudnya watak datuk dan nenek yang menjadi pelengkap justru menjadikan cerpen tersebut mengikut susunan cerita atau plot yang kemas. Contohnya, setelah Mira bersedih merantau pemerigian arwah ibunya, atuk dan nenek menawarkan diri untuk menjaga Mira kerana mereka tahu bahawa Mira merupakan anak tunggal yang masih kecil dan memerlukan didikan dan kasih sayang sebagai ganti. Hal yang
hal ini yang telah dianalisis dapat menunjukkan alur cerita yang disusun menarik dan mudah dicapai oleh pembaca. Kritikan penilaian mencakup soal pengkritik yang membuat penilaian terhadap karya tersebut sama ada bermutu ataupun sebaliknya. Pengkritik wajar mempunyai ciri-ciri pengkritik iaitu bijaksana, adil dan saksama serta mampu mengemukakan hujah yang konkret sebelum membuat justifikasi. Seorang pengkritik penilaian juga perlu mengambil tahu tentang siapakah pengarangnya, subjek yang dibincangkan dan waktu yang karya itu dipaparkan. Contoh analisis karya kritikan penilaian. Terdapat dua aspek iaitu kelebihan dan kekurangan. Kritikan penilaian yang dapat dikaji melalui cerpen Kasih Ibu Sepanjang Hayat ini melalui isi dan mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang dapat diterima dengan baik. Namun dalam penghasilan karya tetap wujudnya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lazimnya, mutu karya yang diberi keutamaan dari aspek konteks maupun elemen yang disampaikan memiliki pengajaran dan memberi impak positif kepada pembaca. Sebagai contoh, pengajaran daripada cerpen di atas, yang saya sertakan contoh pertama. Sebagai manusia, kita wajar menghargai ibu selagi mereka diberi ruang dan peluang untuk bersama kita kerana kasih sayang ibu tiada nilai gantinya. Hal ini dapat dilihat bahawa kritikan penilaian ini mempunyai kelebihan berkaitan dengan pengajaran yang dapat disampaikan melalui cerpen yang dibaca. Seterusnya, cerpen ini juga banyak mengisarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan cara berkasih sayang serta berkeluarga dengan baik sama sekali menjadikan mutu sastera tersebut tinggi dan wajar diagungkan. Sebagai contoh yang kedua, ibu dicium di pipi dan dia berlalu pergi menuju keluar rumah. Ini menunjukkan gaya berkasih sayang, cara berkasih sayang dapat menunjukkan nilai yang positif kepada para pembaca. Baiklah, yang seterusnya, contoh analisis karya kritikan yang terakhir iaitu kritikan penilaian. Terdapat juga aspek melalui kekurangan daripada cerpen tersebut. Kritikan penilaian dapat dikaji melalui cerpen Kasih Ibu Sepanjang Hayat ini melalui isi dan mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang dapat diterima dengan baik, namun penghasilan karya tetap wujudnya kelebihan ataupun kekurangan. Amnya, bagi menghasilkan sebuah karya yang baik dan cemerlang agak sukar kerana terdapat juga kesalahan atau kekurangan yang boleh ditambah baik saban hari. Sebagai contoh, penggunaan gaya bahasa yang tinggi dan kesalahan ejaan yang menjadi asbab kurang sedikit kehebatan cerpen tersebut, namun tidak bererti langsung tidak bermutu. Dengan ini, sebagai pengkritik, kita dapat membuat kritikan penilaian melalui cerpen yang kita baca dan dapat mengetahui bahawa cerpen tersebut sama ada bermutu ataupun sebaliknya. Namun sekiranya sesebuah cerpen itu dikritik dan terdapat banyak kekurangan, ia tidak bermakna cerpen itu tidak bermutu, namun boleh ditambah baik ataupun disemak semula sebelum menghasilkan karya dan dibaca oleh semua orang. Baiklah, yang terakhir kita bergerak kepada rumusan. Rumusan yang dapat saya kaji untuk kritikan cerpen ini. Kritikan sastera ini banyak memainkan peranan dalam pembangunan sesebuah karya. Proses kritikan melibatkan pengaliran semula reaksi terhadap pembacaan sesebuah karya sastera. Kritikan sastera memerlukan penelitian yang kritis, jitu serta memberi pertimbangan yang adil terhadap baik atau buruk sesuatu karya sastera dengan memanfaatkan pendekatan tertentu. Melalui kritikan sastera dapat memberikan penambahbaikan terhadap penulisan seseorang sekaligus memberi implikasi yang positif kepada pembaca hasil karya serta memberikan nama kepada pengkarya tersebut. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.